Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa mengikuti sembang santai bersama penggiat industri pelancongan dan rakan media siri kelima anjuran Tourism Malaysia pada hari ini. Saya Ahmad Husni Ahmad Basri, pengarah Tourism Malaysia Wilayah Utara, moderator program pada hari ini. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru di ruangan ini, Sembang Santai adalah platform digital bagi perbincangan dan promosi produk pelancongan unik di Malaysia. Adalah diharapkan maklumat yang dikongsi pada hari ini akan memberikan inspirasi kepada penonton untuk melawati destinasi yang dipaparkan, manakala pihak agensi pelancongan pula akan dapat merancang pakej lawatan yang sesuai bagi pelanggan mereka, terutamanya untuk pelancongan domestik sekarang ini. Jadi sembang santai pada kali ini membawa kita ke utara tanah air, itu ke negeri Perlis Indera Kayangan, dengan tajuknya 7 Persona Perlis. Bagi penonton yang masih belum sampai ke Perlis, anda akan teruja dengan keistimewaan tempat-tempat menarik di sini. Sejarah negeri Perlis ni bermula lama dah, sejak tahun 1800 lagi. Negeri paling utara di Malaysia, Perlis, diapit dengan negeri Kedah Darul Aman di sepadan selatannya dan Thailand, negara Thailand di sepadan utaranya dengan keluasan 810 km persegi. Negeri Perlis menyajikan pemandangan desa bersulam sawah padi dan keindahan kampung-kampung, bukit-bukit batu kapur dan tasik yang sangat unik sekali. Kepelbagaian kaum dan budaya, negeri Perlis juga dianugerahkan dengan beberapa tarikan alam semula jadi seperti gua-gua batu kapur, dan melancong di negeri Perlis tidak lengkap jika tidak disertai dengan lawatan ke ladang-ladang tanaman seperti ladang harum manis dan anggur, dan terkenal dengan nama Super Fruit Valley, yang turut menempatkan penanaman buah fig ataupun buah tin lah, kita kenal dengan buah tin, sebagai antara ladang yang terbesar yang diusahakan di tanah air kita dan juga di negeri Perlis yang tanahnya sangat subur dan bersesuaian sekali. Jadi kita juga dapat nanti merasai keindahan yang akan diceritakan kenaan Bandar Kanga. Bandar Kanga ni tidaklah sesibuk bandar-bandar lain di Malaysia, tetapi mempunyai beberapa tarikan sejarah seni bina yang menarik seperti Masjid Syed Alwi dan juga Galeri Diraja di Arau. Jadi pada hari ini Tourism Malaysia amat berbangga dan mengucapkan tahniah dengan usaha kerajaan tempatan dalam memartabatkan destinasi dan aktiviti di sini. Kami harapkan lebih banyak pihak berkuasa tempatan dapat mencontohi usaha ini dan membangunkan tarikan pelancongan di daerah masing-masing. Jadi pertama sekali izinkan saya untuk memperkenalkan tetamu-tetamu sembang santai pada hari ini yang dibawa khas melalui ruangan maya FB Live Tourism Malaysia. Yang pertama sekali adalah Encik Muhammad Suhfi Abdul Latif, iaitu seorang pemandu pelancong kategori bandar untuk negeri Perlis. Keduanya adalah Tuan Grace Eng Tse Hui, iaitu seorang editor dari portal Rolling Grace. Ini adalah medium promosi lah, seperti blog, Instagram, Facebook. Dan seterusnya adalah tetamu khas kita, iaitu Encik Anas Akmal Arsyad, pengarah unit Astana Holidays Sdn Bhd, sebuah syarikat agensi pelancongan terkenal di Perlis. Dan beliau merupakan seorang yang memang terkenal lah di sektor pelancongan dan sangat rapat dengan Tourism Malaysia. Dengan tidak melengahkan masa lagi, kita nak dengarkan perkongsian mengenai tarikan-tarikan pelancongan di negeri Perlis oleh saudara Muhammad Suhfi bin Abdul Latif, yang merupakan seorang pemandu pelancong bandar yang sangat berpengalaman dalam industri pelancongan sejak tahun 2009, di mana beliau mula berkhidmat dengan Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Perlis dan kemudiannya berkhidmat dengan beberapa agensi pelancongan
Hinggalah sekarang ini berkhidmat bersama syarikat One Love Adventure. Jadi sekiranya Encik Muhammad Sofi sudah bersedia, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, Encik Ahmad Husni daripada Tourism Malaysia Wilayah Utara. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Tourism Malaysia kerana memilih saya sebagai tetamu untuk sembang santai pada petang ini. Okey, hari ini tajuk kita adalah 7 pesona Perlis. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Sofi bin Abdul Latif. Saya adalah pemandu pelancong bandar di Malaysia dan khususnya di Perlis. Dan saya juga adalah merupakan anak jati bagi negeri Perlis ya. Asal saya memang di negeri Perlis. Dan saya harap semua penonton-penonton berada di dalam keadaan sihat sejahtera kerana sekarang kita sedia maklum di dalam norma baru, kehidupan baru ya dengan virus COVID-19 ni yang menyerang satu Malaysia bahkan dunia terkesan daripada virus ini. Tapi yang baru-baru ini ia telah sampai ke negeri Perlis dan saya harap kerajaan Perlis telah mengambil inisiatif yang baiklah dengan tutup kawasan yang dijangkiti virus COVID-19 ini. Okey. Negeri Perlis Indira Kayangan merupakan negeri yang paling kecil di Malaysia yang terletak di utara semenanjung Malaysia dengan kawasan 810 km persegi. Ya, dia mempunyai sebuah ibu negeri iaitu ibu negeri Perlis adalah Kangar dan mempunyai satu bandar diraja iaitu Arau. Dan negeri Perlis juga mempunyai 2 pintu sepadan untuk ke negara Thailand. Kalau kita lihat daripada maps ni, dia punya pintu sepadan ada di sebelah utara sekali iaitu pintu Wang Klian salah satunya dan pintu keduanya adalah pintu sepadan Padang Besar. Ya. Dan daripada Perlis juga kita dapat menaiki feri melalui terminal feri Kuala Perlis untuk ke Pulau Langkawi ya dan juga ke Satun Thailand. Dan bagi kepada anda yang malas untuk memandu untuk datang ke Perlis, di Perlis juga mempunyai 3 stesen kereta api yang utama. Yang pertamanya adalah stesen kereta api Arau, stesen kereta api Bukit Ketri dan stesen kereta api Padang Besar. Ya. Okey, buat pengetahuan anda semua, ada 3 perkara yang perlu anda tahu sebelum anda datang ke Perlis. Yang pertamanya, dalam banyak-banyak negeri dalam Malaysia, seperti negeri Selangor, ia memanggil Sultan. Negeri Sembilan memanggil Yang di-Pertua Negeri Sembilan. Tetapi uniknya di Perlis, ia memanggil Raja Perlis. Ia tak sama seperti negeri lain. Yang keduanya, pada 9 April 1998, pada satu daerah di Perlis yang dipanggil Cuping, ya, pada daerah ni telah mencatatkan suhu yang paling tertinggi di Malaysia, ya, iaitu 40.1 darjah Celsius. So sangat panas Perlis. Tapi tak sepanjang tahun, dia cuma daripada bulan Januari hingga bulan April suhu dia sangat panas. Ya. Okey, dan seterusnya yang ketiga, next slide. Ini merupakan benda yang penonton harus tahu. Di Perlis mempunyai ikon uniknya yang tersendiri. Ini siapa yang kenal, ini adalah mangga harum manis. Ya. Selain daripada tanaman padi, mangga harum manis ini ataupun pokoknya ditanam secara komersial di Perlis. Ya, secara banyak. Kenapa ditanam di Perlis? Kerana suhu dan pH tanahnya sesuai di Perlis. Ya, dia memerlukan cuaca yang panas seperti bulan Januari hingga April. Cuacanya panas, dia akan mengeluarkan bunga dan mengeluarkan hasil buah yang baik. Bagi pH tanah pula, dia memerlukan tanah yang mempunyai batu lada ataupun topsoil ya, yang bagus. Dan kerajaan negeri Perlis telah mengangkat harum manis ni menjadi satu pesta. Pestanya selalunya adalah pada bulan yang dia mengeluarkan hasil buah antara April hingga Jun. Ya, antara bulan ni kerajaan negeri Perlis akan membuat pesta harum manis di mana di pesta tersebut pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik disediakan seperti pertandingan memasak, maraton, melawat ladang harum manis dan pelbagai lagi. Okey, untuk anda yang ingin mencuba harum manis ini, jangan sila dah datang ke Perlis pada bulan April hingga Jun.
Ya, boleh datang ke Pusat Pertanian Bukit Temiang ataupun Pusat Pertanian Bukit Bintang di Batu Pahat untuk merasai sendiri buah harum manis. Okey. Seterusnya, saya akan menceritakan tarikan menarik di negeri Perlis ni. Ya, saya cuba listkan produk-produk pelancongan di Perlis ni yang mudah untuk pelancong yang untuk datang ke Perlis dan merasainya sendiri. Antaranya adalah eko pelancongan, iaitu pelancongan yang berasaskan desa ataupun kampung. Dan selain itu ada pelancongan sukan ataupun extreme game. Di Perlis, bagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dia mempunyai banyak aktiviti untuk kita hiking, untuk rock climbing, caving dan lain-lain lagi. Dan seterusnya adalah pelancongan mengenai kebudayaan. Banyak budaya-budaya di Perlis ni telah diangkat oleh kerajaan negeri dan dijadikan pesta, ya, pesta tahunan. Selain itu ada, kalau peminat makanan, ya, kaki makan, mesti kena datang ke Perlis kerana di Perlis pelbagai makanan-makanan tradisional dan makanan bagi orang kampung boleh dicuba, ya. Dan kaki shopping tak asing lagi di Padang Besar, mana dia ada banyak produk-produk yang dijual di sana. Banyakkan produk ini datang daripada Thailand. Dan kaki gambar, mesti kena datang Perlis. Banyak spot yang best untuk anda ambil gambar. Okey, untuk 7 pesona di Perlis, ya, saya cuba listkan 7 pesona di Perlis ni. Sebenarnya ada lebih daripada ini, tapi ini yang orang cakap the best lah. Kalau datang ke Perlis mesti kena pergi tempat-tempat ini. Yang pertamanya adalah Padang Besar, ya. Yang kedua, Nat Pokok Getah. Yang ketiga adalah Gua Wang Burma untuk extreme game. Yang keempat, Bukit Keteri untuk aktiviti rock climbing dan macam-macam lagi. Yang kelima, Ladang Nipah Kipli untuk merasai sendiri air nira nipah. Yang keenam, Ikan Bakar Kuala Perlis. Dan yang ketujuh adalah Pesta Air Perlis, ya, yang menunjukkan kebudayaan di negeri Perlis. Okey, untuk slide yang pertama saya akan ceritakan mengenai Padang Besar. Ini memang tak asing lagi kepada makcik-makcik Kiah, ya. Kalau dia pergi Langkawi, dia balik, dia akan singgah punya Padang Besar ni. Padang Besar ni, jadi jika anda malas memandu, di Padang Besar ni mempunyai stesen kereta api yang terakhir, yang paling utara di semenanjung Malaysia, iaitu stesen kereta api Padang Besar. Ya, jika anda turun di stesen kereta api Padang Besar ni, jalan tidak jauh daripada stesen kereta api, anda akan sampai ke tempat membeli belah yang dipanggil Arkid Niaga Padang Besar ataupun Padang Besar Wemart. Ada 2 sekarang tempat shopping di Padang Besar, ya. Dan seperti biasa di Padang Besar, jika orang datang ke Padang Besar mesti akan mencari baju, pakaian daripada kanak-kanak sampai ke dewasa, semua ada. Dan selain itu, di Padang Besar ni juga menjual barang-barang kering seperti dalam gambar nombor 3, ada ikan bilis, pulut hitam, pulut siam, beras wangi, semua ada kat sini. Dan selain itu, benda-benda yang selalulah Cik Kiah beli di sini adalah Toto dan periuk belanga, ada brand Zebra tu, yang made in Thailand punya. Itu adalah periuk yang bagus lah. Dan yang gambar keempat, ini mesti kalau kaki makan ni mesti datang punya. Ya, dia ada sini masakan Thailand, ya, seperti tom yam air kelapa, kengsom, pakapau, pad thai, semua ada di sini. Dan anda bila datang ke Perlis, jadi tak nak masuk ke Thailand, hanya datang ke Padang Besar, anda boleh cuba makanan-makanan daripada Thailand. Okey, seterusnya, ini yang paling special di Perlis. Hampa kena cuba. Ini adalah spot untuk membeli belah dan spot untuk makan makanan tradisional. Okey, nama tempat ini adalah Nat Pokok Getah. Bukan nut skru tu, ni nut pokok getah. Nut bermaksud dalam bahasa Thailand. Ya, kami menggunakan bahasa Thailand. Nut ni adalah pasar pagi. Ada orang panggil pasar tani, tapi panggil pasar pagi. Pokok getah bukannya buat dalam pokok getah, tapi dia buat dalam kebun getah. Ya, pasar pagi yang dibuat di dalam kebun getah. Jadi di Perlis sangat familiar dengan nama Nut Pokok Getah. Jadi siapa yang datang ke Perlis setiap hari Jumaat dan Ahad, tapi yang paling meriah sekali hari Ahad. Ahad pagi daripada 7 pagi sampai 12 tengah hari kena datang ke sini di kawasan dia di Pau.
Dan barang-barang yang dijual di sini seperti dalam gambar 1 dan 2, dia banyak barang kering, barang basah, ya, seafood dan pelbagai lagi. Dan gambar nombor 3 itu dia menjual emping nyok. Emping nyok ataupun emping kelapa. Dan dia ada juga dia letak bersama jagung, kalau yang suka jagung. Dan gambar nombor 4 itu adalah kuih-kuih tradisional lah yang dijual di Nat Pokok Getah ni. Okay, next slide. Selain itu, yang ada dijual di Nat Pokok Getah ni seperti buah-buahan, barang-barang antik. Nombor 7 itu adalah barang-barang antik ataupun macam pasar karat lah. Dan nombor 8 adalah pakaian terpakai ataupun bundle. Ya, yang uniknya gambar nombor 6 boleh lihat di situ. Dia adalah makanan dari Thailand iaitu miang kam. Ya, miang kam ni dia macam sirih Penang tapi dia menggunakan daun kaduk dan dia bahan-bahan dia yang lain dia ada limau, halia, ada sos. Jadi boleh cuba, kalau datang sini boleh cuba miang kam ni. Satu makanan yang unik ya. Okey, seterusnya. Ini adalah satu tempat untuk pelancongan sukan ataupun extreme game. Dia terletak di Wang Kelian, Taman Negeri Perlis ataupun Perlis State Park. Ya. Jadi untuk masuk ke sini dia ada bayaran yang murah lah, dalam bayaran yang sangat murah. Jadi anda boleh masuk sini dan dia ada aktiviti banyak dalam Perlis State Park ni. Anda boleh jungle trekking ataupun caving. Tapi satu aktiviti yang selalu orang datang di sini, orang akan cuba caving. Caving di dalam Gua Wang Burma. Ya, seperti dalam gambar tu. Jadi Gua Wang Burma ni dia ada 2 part. Satu gua basah, satu gua kering. Ya, anda boleh cuba dua-dua gua. Tapi pastikan untuk masuk ke sini anda memerlukan khidmat pemandu pelancong alam semula jadi yang disediakan di Perlis State Park ni. Ya, kerana di dalam ni dia ada banyak lubang-lubang gua. Kalau anda nak redah sendiri, sesat tak tahu. Jadi lebih baik gunakan khidmat pemandu pelancong yang profesional lah untuk masuk ke dalam gua ini. Okey, seterusnya adalah ini adalah satu tempat yang sangat popular bukan saja di dalam Malaysia, di luar negara juga banyak rock climbers, climber-climbers yang datang untuk mencuba tempat ini. Ini adalah Bukit Ketri ya. Bukit Ketri ni kawasan dia tidak jauh daripada kilang simen di Perlis. Okey. Dan jika anda malas untuk memandu kereta, anda boleh menaiki kereta api dan turun di stesen Bukit Ketri. Tidak jauh dengan Bukit Ketri ni ada stesen KTM. Dan dari situ anda boleh menggunakan khidmat pemandu pelancong yang profesional. Ya, tempat ni agak membahaya jika anda pergi sendiri kerana kawasan dia ada gua, ada banyak lubang. Jadi jika anda memilih pemandu pelancong juga ataupun menggunakan perkhidmatan pemandu pelancong, mereka akan menyediakan tali, harness, crab dan pelbagai peralatan yang digunakan untuk rock climbing. Ya, kebanyakan climbers yang datang di sini adalah climbers yang sudah pandai lah ataupun bukan beginner lah yang dah profesional. Tapi jika anda sebagai yang beginner, saya syorkan anda gunakan pemandu pelancong. Dia akan mengajar anda cara untuk memanjat daripada memasang tali, memakai harness dan semuanya. Dan selain daripada aktiviti rock climbing, di sini juga anda berpeluang untuk merasai aktiviti mini Via Ferrata. Via Ferrata ni hanya di Kinabalu ada, tapi di Bukit Ketri ni ada, cuma yang dia punya track dia yang pendek saja. Dan selain itu anda boleh mencuba untuk aktiviti caving ya di Bukit Ketri ni. Okey, seterusnya apabila dah jalan-jalan, dah main sukan, dah berpeluh, mesti nak cari tempat nak makan. Okey, ini adalah salah satu tempat makan yang saya suggestkan kepada anda, iaitu Ladang Nipah Kipli. Ya. Ladang Nipah Kipli ni berada di kawasan tepi laut dekat dengan Sanglang. Ya. Seperti kita tahu, Sanglang sekarang ni tengah dilanda COVID-19, tapi insya-Allah ke depan jika dia dah okey, kerana kerajaan Perlis dan pihak berkuasa pun telah tutup semua kawasan itu untuk saringan kepada pesakit-pesakit COVID-19 ni. Jadi insya-Allah dah okey, nanti boleh datang ke sini, boleh cuba masakan dan benda-benda yang ada di sini. Seperti dalam gambar, ya, menu yang special di sini adalah nira nipah. Orang paling panggil nira nipah, manis melecah. Manis melecah ni maksud dia manis sangat-sangat.
Orang Perlis panggil mana yang melecah. Okey. Dan kalau anda bernasib baik, anda akan dapat melihat cara untuk menghasilkan nira nipah ni. Ya. Dan menu-menu lain yang ada di sini adalah seperti bihun sup, ais kacang dan yang paling special sekali ada laksa beras yang Perlis, original Perlis punya. Dan laksa beras ni anda mesti cuba kena makan dia dengan pulut udang. Sini panggil pulut udang di Perlis, tapi di luar panggil pulut bakar. Ya, dimakan dengan kuah laksa. Anda kena cubanya. Okey, untuk seterusnya spot makan yang saya cuba listkan. Next slide. Ini adalah ikan bakar Kuala Perlis. Ya, kawasannya tidak jauh daripada JT Kuala Perlis dan tidak jauh daripada Hotel Brasmana. Dia ada food court yang besar dan dia ada banyak kedai-kedai makan di situ. Ya. Antara kedai makan yang saya listkan kat sini adalah Linda Ikan Bakar, Mona Ikan Bakar, Api-Api Ikan Bakar dan satu lagi food court yang famous di situ adalah Koma Laut. Dan tidak jauh dari situ, dekat dengan JT Kuala Perlis, anda jangan lepaskan peluang untuk mengambil gambar di Masjid Terapung. Salah satunya Masjid Terapung yang ada di Perlis, iaitu Masjid Al-Husin. Boleh nampak. Okey, seterusnya. Okey. Yang gambar kelima itu. Nampak pelbagai seafood yang disediakan. Anda boleh pilih ikan kerapu, ikan jenahak, semua ada. Siput-siput dan anda boleh bagi tahulah tukang masak apa masakan yang anda mahu. Dan gambar nombor 6, ini adalah yang satu yang special lah yang ada di Kuala Perlis ni, iaitu adalah belangkas bakar. Ya. Dan di bawah belangkas bakar tu ada mentarang. Di mana mentarang ni juga tak semua tempat ada. Ya, yang ada yang saya tahu di Kuala Selangor, di Kuala Jerlun dan di pesisiran pantai Perlis ada tempat untuk mencari mentarang ni. Dan nombor 7 tu adalah gambar antara menu yang ada di Kuala Perlis ni ya. Okey, untuk next slide. Okey, tempat yang terakhir. Ini adalah satu kebudayaan yang ada di Perlis, iaitu Pesta Air Kuala Perlis. Ya. Sebenarnya pesta air ni sejak dahulu lagi sudah ada. Sebelum ada pesta air ni, orang kampung di Kuala Perlis ni telah menjadikan perahu panjang dan menjadikan race ataupun pertandingan. Dia ada perahu pendayung 14 orang, perahu pendayung 20 orang. Dia ada banyak kategori. Dan apabila benda ni terjadi setiap tahun, pertandingan ni Kerajaan Negeri Perlis telah mengangkat untuk menjadikan pesta air Kuala Perlis. Bukan sahaja takat perahu panjang ataupun dragon boat. Di situ kita boleh lihat gambar kedua, aktiviti menangkap itik. Aktiviti nombor 3, pukul bantal. Dan aktiviti nombor 4 adalah aktiviti paling gila yang saya pernah tengok lah, iaitu memanjat tiang licin. Siapa nak panjat tiang licin? Susah ya. Okey, ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang ada di pesta air ni. Dan sebelah malam punya pula dia ada aktiviti kebudayaan lah, persembahan kebudayaan. Okey, next slide. Selain itu, tarikan lain yang ada di Perlis, ada timah tasuh ataupun empangan timah tasuh untuk kita bergambar, dan ada juga wang gunung untuk aktiviti ekstrim seperti hiking, dan tempat makan lain yang ada di Perlis adalah warung tepi sawah, boleh cuba untuk sarapan pagi. Dan kebudayaan lain yang ada di Perlis anda boleh cuba adalah Pesta Angin Timur, ya, yang diadakan selalu pada awal tahun. Dan selain itu ada Gua Kelam. Anda boleh mencubai Gua Kelam. Untuk sekarang ni dah dibuka Gua Kelam 2 jika anda nak cuba, dan juga ada 3D museum di Gua Kelam ni. Okey. Next. Okey, itu saja daripada saya. Jika anda ada sebarang pertanyaan untuk memerlukan perkhidmatan saya, anda boleh kontak nombor saya seperti dalam slide, ataupun anda boleh pergi ke FB ataupun IG saya, Sofi Latif. Dan saya berharap semua kita berada di dalam keadaan baik-baik dan kita jaga kita. Sekian, mai pakat mai ramai-ramai ke negeri Perlis. Saya serahkan kepada moderator kita kembali. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Muhammad Sofi. Mana yang melecah, you know?
Itu dia pakat main perkongsian dari anak jati negeri Perlis. Betul bersemangat lah. Saya dengar tu rasa macam hari ni juga nak balik boleh tok saya pun orang Perlis sebenarnya. Walaupun saya orang Kedah. Jadi berkenaan 7 persona Perlis ni, saya sempat yang tadi yang Cik Sofi sebut tu, 5 daripada tempat tu saya dah pergi lah. Yang lagi 2 tu next lah, selepas ni Bukit Keteri tu memang saya nak pergi lah. Saya tak sempat tu Bukit Keteri ni, nak kena memanjat ni, nak kena make sure, kena pastikan, kena bersenam sikit lah baru boleh panjat tu, dapat susah juga lah. Jadi saya minat tadi ni sebab bila Cik Sofi sebut berkenaan nama-nama Thailand tu, dia sebut Ken Som, Pad Thai, Miang Kam, Tom Yam. Nama-nama dia sebab masakan unik dekat Thailand ni. Kalau kita pergi ke negeri-negeri bersepadan, contohnya seperti negeri Perlis, kita dapat makan makanan yang betul-betul original. Jadi kalau kata dekat tempat lain, belacannya pun berlainan. Kalau di negeri Perlis, belacannya memang belacan original daripada Thailand tu. Lain rasanya, mesti kena pergi makan di negeri Perlis. Okey, seterusnya kita nak dengarkan pula perkongsian dari rakan media Tourism Malaysia, iaitu Puan Grace Ng Peh Hui. Puan Grace ni merupakan seorang editor, juru gambar dan juga solo female traveller atau pengembara wanita solo. Dan telah banyaklah untuk menang. Dia menang lah award winning travel, food blog, dan dia mempunyai blognya sendiri dengan nama rollinggrace.com, ROLLINGGRACE.com. Jadi blog beliau telah memenangi beberapa anugerah seperti Top Malaysia Travel Blogger 2020, Top 50 Malaysia Food Blog, Situs Kuliner Award terbaik 2019 dari Indonesia, dan juga Best Food Blogger Influencer 2018. Termasuk juga Best Travel Influencer 2018. Ini kira Insta famous lah ni. Ini semua e-promosi, Insta platform e-promosi memang sangat terkenal dan sedang berkembang pesat di seluruh dunia lah. Hasil karya beliau yang terkini adalah mengenai negeri Perlis, mengenai beberapa buah masjid termasyhur di negeri ini seperti Masjid Terapung Al-Hussein Kuala Perlis dan juga Masjid Tuanku Sheikh Putra yang dapat dilihat di blog beliau dan juga di Instagram beliau. Oleh itu, tanpa mendengarkan masa lagi, saya ingin mempersilakan Puan Grace ke dalam sedia. Terima kasih Encik Husni. Selamat petang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya berasa sangat bersyukur kerana dapat berada di sini pada hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Tourism Malaysia kerana memberi saya peluang dan platform untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam sesi webinar ini. Seperti yang sedia maklum, topik kita pada hari ini adalah tentang Perlis dan saya akan bercakap tentang beberapa daya tarikan Perlis yang saya rasa sangat unik daripada perspektif seorang penulis dan pelancong. Dan saya akan menyentuh mengenai 5 perkara seperti yang dapat dilihat dalam slide yang seterusnya. So bagi saya, 5 daya tarikan Perlis yang sangat unik adalah masjid, gua, makanan, of course, Nat dan Pesta Angin Timur. So next slide. Sebelum saya teruskan, saya hendak mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Grace dan saya merupakan seorang editor di portal rollinggrace.com. Dan saya juga sangat aktif membuat posting di Instagram. Jadi kepada sesiapa yang suka tengok gambar-gambar travel ataupun makanan yang sedap sekitar Asia, bolehlah singgah di Instagram saya untuk mendapatkan inspirasi. Okey, jom kita mula dengan topik kita yang pertama pada hari ini. Alright, so di Perlis terdapat 4 masjid yang utama dan pada masa tu saya dan ahli media lain sempat mengunjungi 3 buah masjid dan antaranya adalah Masjid Al-Hussein. Masjid ini dibina berhampiran dengan jati Kuala Perlis yang menghadap Selat Melaka dan seni bina masjid ini bertemakan resort tropika moden yang sangat unik sekali. Konsep dia seperti yang boleh nampak, dia mendapat inspirasi daripada persekitaran dia dan dia banyak menggunakan juga bahan-bahan seperti batu karang, batu kuarza ataupun quartz dan granite untuk membina masjid ini. Apa yang membuat masjid ini sangat unik juga adalah kerana ia mempunyai menara berkembar pertama di dunia dan menara ini melambangkan yang semua manusia berasal daripada Adam dan Hawa. Alright,
Bukan itu sahaja, tetapi Masjid Al-Husaini juga berlatar belakangkan sunset yang sangat cantik sekali. So biasanya orang kata Sabah ni mempunyai sunset yang paling cantik di dunia. Tetapi saya rasa sunset di Perlis ni pun tidak kurang hebatnya. Sunset di Perlis ni dia berwarna pastel sama seperti warna masjid. Bagi saya gabungan ni sangat cantik dan dia menjadikan Kuala Perlis ni satu destinasi yang orang kata sangat Instagram worthy dan dia memang sesuai dilawati oleh semua orang, tak kiralah yang beragama Islam atau tidak. Okey, seterusnya Perlis juga ada Masjid Alwi yang terletak di Kanga. So next slide. Next. Okey. Kita tunggu sebentar. Kita slide masuk semula petang-petang ni. Mungkin slide ni ada sikit sangkut kat mana-mana. Jadi buat sementara waktu tu saya sempat bolehlah nak hurai sikit. Ni dah mula ada. Jadi Puan Grace tak perlu sambung semula. Sila. Sila Puan Grace. Okey. Terima kasih moderator. Alright, sekarang ni kita sambung balik dengan Masjid Alwi ni. So Masjid Alwi ni terletak di Kanga dan keunikan dia tu bukan sahaja pada seni binanya tetapi juga pada bahan binaan dia iaitu campuran putih telur dan pasir. So walaupun masjid ini tak menggunakan apa-apa simen ataupun konkrit, struktur dia masih sangat kukuh. Dan pada masa tu arkitek British yang membina masjid ni mereka mendapatkan ilham daripada seni bina Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. So kita nampak banyak persamaan antara dua masjid ni. Seterusnya kita akan bercakap tentang satu gua yang terletak di Perlis iaitu Gua Kelam. So next slide. Okay, tak payah start dulu. So, Gua Kelam ni dia terletak di Pekan Kaki Bukit dan jarak Kaki Bukit ni agak-agak 30 km di utara Kanga. So, dahulu ni Gua Kelam digunakan sebagai jalan penghubung untuk penduduk di Wang Kelian dan Kaki Bukit. Dan Gua Kelam ni juga merupakan satu bekas kawasan pelombongan biji timah masa penjajahan British ya. So, dalam slide seterusnya kita boleh nampak gambar Banjaran Nakawan. Slide. Okay, so ada gambar Banjaran Nakawan kat sebelah kanan tu. Dan banjaran ni merupakan satu banjaran batu kapur yang terpanjang di Malaysia. Dan dia berukuran 38 km, bermula dari Kuala Perlis dan berakhir di Wang Kelian. Dan salah satu keunikan semula jadi yang boleh kita nampak di dalam Gua Kelam ni adalah satu sungai bawah tanah yang panjang dia lebih kurang 400 meter dan dia mengalir melalui banjaran tersebut. Dan di dalam gua ini juga terdapat satu laluan untuk pelawat yang sepanjang 1.5 km dan dia meliputi tanah, simen dan laluan anak sungai. So bagi yang melawat gua ni, awak akan melalui lah tanah, sungai semua ni. So dia menjadikan lawatan ni sangat menyeronokkan. So laluan dia juga telah diterangi untuk memudahkan aktiviti lawatan. So next slide. Okay, para pelawat akan berpeluang untuk melihat banyak sekali sisa-sisa dan barang ketinggalan operasi lombong di dalam gua ni. Contohnya landasan untuk troli dan laluan yang dibina oleh bekas pelombong. So bila kita tengok gambar di sebelah kiri ni, ada banyak tulisan Cina yang telah ditemui di dinding gua. Dan antara maksud tulisan ni adalah kerinduan kepada keluarga dan hasrat untuk keluar daripada gua. Terdapat juga tulisan yang bertemakan cinta yang tidak kesampaian antara lelaki dan perempuan. So tulisan-tulisan ni dipercayai wujud sejak tahun 1930-an ketika zaman penjajahan British Tanah Melayu. So masa tu British membawa buruh Cina untuk bekerja di gua ni. So mereka pun mulalah
menjalankan aktiviti perlombongan masa tu. So kat gambar sebelah kanan tu pula kita nampak gambar pintu gerbang yang telah dibina oleh tauke-tauke Lombong, dan pintu ni adalah tanda kawasan sempadan konsesi. So disebabkan gua ni sangat besar, so orang kena ada banyak pembahagian kawasan untuk memastikan yang aktiviti perlombongan itu dapat dijalankan dengan lancar. Di dalam gua ini juga kita boleh nampak pelbagai jenis tumbuhan dan binatang seperti kelawar, ular, laba-laba dan juga katak. Alright, so semasa lawatan saya ke gua ni, kumpulan kita ni diikuti oleh seorang tour guide lah, dan tour guide tu sangat pakar dan dia dapat menjelaskan apa-apa sahaja yang kita tanya. So pada pendapat saya, lawatan ke Gua Kelam ni mesti ada tour guide untuk memastikan satu pengalaman yang bermanfaat dan menyeluruh. So next slide. Saya sekarang ni akan mendedahkan satu rahsia Gua Kelam yang tidak banyak orang tahu, tetapi Encik Sophie dah sentuh lah sedikit tadi. So sekitar tahun 2014 terdapat 2 buah piramid yang telah ditemui di bahagian atas gua, dan piramid ini dibina oleh bekas pelombong, and struktur dia mempunyai ketinggian 2 meter dan diameter dia berukuran 5 meter. So dia sangat besar. Sampai sekarang, tujuan binaan piramid ini belum diketahui dan ianya telah menjadi satu misteri Gua Kelam. So bagi saya sebagai orang Cina, biasanya bila kita menyembah nenek moyang kita ataupun sesiapa yang dah meninggal dunia, kita biasanya akan menyediakan sajian makanan dan minuman keras seperti botol arak yang ada dalam gambar ke atas tu. So pada pendapat saya, piramid ini mungkin adalah satu tempat pengebunian bagi pelombong-pelombong yang telah meninggal dunia dalam gua tu. Tetapi ini hanya teori saya sahaja. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa teori yang lain tentang piramid ni, bolehlah komen dan kita akan baca nanti. Alright, next slide. Okay, so bagi yang lebih adventurous, Gua Kelam juga menyediakan beberapa aktiviti yang menyeronokkan seperti flying fox dan river wading. So bagi pelawat yang mempunyai masa yang lebih, kedua-dua aktiviti ini memang sangat sesuai dan mesti dibuat. Alright, seterusnya kita akan bercakap tentang makanan-makanan pelis yang wajib dicuba. Yang ni memang part favourite saya. So antara makanannya adalah laksa pelis. So rasa laksa pelis ni dia pedas dan masam. Dia hampir sama dengan laksa Penang dan laksa Kedah. So antara bahan asas kuah laksa pelis ni adalah ikan kembung dan ikan sardin. Apa yang menjadikan laksa pelis ni sangat unik ialah laksa ini selalunya dimakan bersama pulut panggang yang berintikan udang dan kelapa, dan dia memang sangat sedap sekali lah. So ada apa lagi yang sedap di Perlis? Jom kita tengok slide yang seterusnya. So Perlis ni merupakan antara pengeluar beras yang terbesar di Malaysia dan memang mudah untuk kita dapatkan beras yang berkualiti di sini. Bila kita perhatikan, kebanyakan makanan Perlis ni menggunakan produk padi, contohnya emping padi dan nasi ulam. So disebabkan Perlis ni juga terletak di sebelah Thailand, kita dapat melihat banyak persamaan dalam makanannya, contoh pulut mempelam. So kalau kita singgah kat Perlis tu, kita mesti cuba mangga dan mempelam dia, mangga atau mempelam dia yang hanya terdapat di negeri ini, contohnya harum manis dan sunshine go. Negeri Perlis juga sangat terkenal untuk makanan lautnya yang segar, sedap dan murah, contohnya mentarang dan ikan bakar. Alright, slide seterusnya. Bagi saya rasa Perlis ni dia satu syurga untuk orang yang suka makan breakfast. Sebab masa kita di sana tu, kita singgah kat warung ni, warung tepi sawah, dan kita dapat sampel traditional Perlis breakfast. Contohnya roti lenggang dan pekngah tu lemping kelapa. So dia sangat sedap sekali, dan apa yang membuatkan pengalaman kita lagi special adalah kat slide seterusnya, yang kebanyakan warung di Perlis tu terletak di tepi sawah. So bila you makan, you akan dapat pemandangan yang begitu indah sekali. So itulah favourite experience saya di Perlis. So seterusnya kita akan bercakap tentang nut pokok getah pula. So nut ni bermaksud pasar lah, dan nut pokok getah terletak di dalam satu ladang pokok getah di Arau.
NAT ni dibuka pada setiap hari Jumaat dan Ahad dan dia bermula daripada 7.30 pagi hingga 12 petang, tengah hari sorry. So macam-macam yang dijual di sini, contohnya dalam next slide. Dia ada barang basah, dia ada pakaian terpakai, kain, baju, makanan, kopi timbang dan banyak lagi. Kebanyakan peniaga-peniaga di pasar ni adalah daripada Perlis dan Kedah dan produk dia kebanyakannya pun buatan tempatan. Suasana di pasar ni memang sangat meriah sekali dan kita tidak akan rasa panas sebab pasar ni di bawah teduhan pokok getah. So nat pokok getah ni memang salah satu favourite saya juga sebab kita dapat tengok cara orang kampung Perlis ni live their daily life, apa yang diorang buat, apa yang diorang borak, memang best pengalamannya. So slide yang seterusnya kita akan bercakap tentang Pesta Angin Timur Perlis. Pesta Angin Timur edisi yang ke-8 Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara telah diadakan pada bulan Mac tahun ini dan pesta ini telah berlangsung selama 3 hari dari pagi hinggalah ke malam. Dan matlamat utama pesta ini adalah untuk mempromosikan warisan tradisi rakyat Malaysia. Okay, so semasa kita berada di sana, kita nampak ada banyak acara dan program yang telah diadakan. Contohnya persembahan kebudayaan, aktiviti memasak, aktiviti sukan seperti larian angin, lumba kebal besi dan futsal. Dan dalam slide yang seterusnya, kita boleh nampak satu contoh aktiviti yang diadakan iaitu pertandingan memancing cili. Dia sangat special sekali lah. Dan semua acara pesta ni tujuan dia adalah untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan penduduk. Dan saya rasa ini sangatlah special. Dan selain itu juga terdapat satu taman tema yang sangat sesuai untuk pelawak-pelawak yang ada keluarga. Dan orang Malaysia kan suka makan. So tentulah kita ada bazar makanan yang sangat besar yang juga terdapat di dalam di atas tapak pesta tu. Alright, sekarang ni saya nak menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan satu acara yang sangat menarik sekali di Pesta Angin Timur Perlis dan nama acara ini adalah Pertandingan Menangkap Itik. Okay, so jom kita tengok video yang disediakan. Tu dia acara menangkap itik. Alright. Okay, sampai di sini sahajalah sesi saya pada hari ini. Saya sangat berharap yang tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat inspirasi untuk melawat negeri Perlis dan menyokong industri pelancongan tempatan. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang sesi ini. Terima kasih dan kembali ke moderator. Itu dia perkongsian dari Puan Grace. Puan Grace tadi bercerita tentang laksa Kuala Perlis. Laksa kalau disebut ikan kembung kan. Orang utara panggil ikan temenung lah. Ikan temenung campur sera, campur pulut udang yang berinti ikan kelapa memang terkenal lah. Kalau di Kedah dia tak buat dia tak buat sera pulut udang tapi dia buat sambal nyong. Kalau kat Kuala Kedah lebih kurang sama lah tu. Jadi unik, endemik di Kedah dan Perlis sajalah. Jadi terusnya Puan Grace ni ada bercerita tentang banyak tempat menarik. Jadi saya memang tertarik dah mendengar dia bercerita tentang kesenian, masjid dan jadi dia juga minat menilai misteri Gua Kelam, apa cerita laksa. Semua ni memang orang KL banyak tak tahu. Puan Grace datang dari KL. Dia berkongsi pengalaman dia di dalam laman sesawang dia dan banyak kita dapat mengetahui lah setakat sekarang ni. Jadi bagi mereka ini bandar-bandar Perlis ni adalah sebuah negeri yang amat sesuai lah untuk anda ambil masa jauh dari kesibukan dan luangkan sedikit masa dengan ketenangan dan keindahan alam sini. Aktiviti alam semula jadi yang dapat dinikmati pasti akan membuka pandangan dan naluri anda kepada tinjauan. Seterusnya saya ingin menjemput
tetamu khas kita untuk Sembang Santai itu Encik Anas Akmal Arsyad. Ia adalah seorang pengarah daripada unit Astana Holidays Sdn Bhd. Yang benar Encik Anas ini adalah seorang yang aktif dalam komuniti. Selain dari menjadi exco MATA, iaitu Persatuan Pelancongan di Utara untuk MATA Kedah dan Perlis sektor. Beliau juga merupakan penasihat bagi Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Tuanku Sheikh Sirajuddin Arau. Selain menjadi ahli komiti Dewan Perdagangan Islam Malaysia Negeri Perlis DPIM dan khidmat beliau sebagai ahli komuniti, beliau juga menjadi seorang pengarah di unit Astana Holidays Sdn Bhd dan juga menjadi Head of Finance bagi unit Group of Companies. Ini orang-orang besar negeri Perlis dia. Banyak ya background dia yang kuat-kuat ni. Jadi beliau seorang yang sangat berpengalaman bagi berkongsi lah pesona-pesona negeri Perlis yang menjadi key selling point bagi pelancongan negeri Perlis. Jadi sekiranya Encik Anas telah bersedia, jadi kita persilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Ahmad Husni di atas penerangan latar belakang saya sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya perkenalkan diri lah. Saya Anas Akmal bin Arsyad, pengarah urusan unit Astana Holidays Sdn Bhd, ejen pelancongan berdaftar di negeri Perlis dan merupakan salah seorang exco MATA, Malaysian Association of Tour and Travel Agent, Chapter Kedah Perlis. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tourism Malaysia kerana memilih saya untuk berkongsi idea dan maklumat menarik mengenai 7 pesona negeri Perlis. Untuk kali ini, saya diberi amanah untuk berkongsi info-info mengenai pakej-pakej pelancongan domestik menarik yang ada di negeri Perlis. Okey, sebelum tu terima kasih kepada kenalan saya, Saudara Muhammad Sofi dan Miss Grace yang pernah bersua semasa Pesta Angin Timur tahun ini atas perkongsian menarik dan pengalaman mereka semasa berada di negeri Perlis. Sememangnya kalau nak bercakap mengenai Perlis ni, walaupun negerinya kecil, tapi macam-macam ada. Banyak juga Saudara Sofi dan dah sentuh mengenai tempat-tempat menarik, aktiviti-aktiviti dan juga program-program yang ada di negeri Perlis. Okey, apa kata para penonton stay tune bersama saya mendengar pakej-pakej menarik yang ada. Okey. Oh ya, sebelum tu, sebelum saya terlupa, saya ingin mewawarkan satu pakej peraduan untuk anda semua, penonton-penonton Sembang Santai pada petang ini. Kejap lagi saya akan share cara bagaimana untuk menang peraduan ini. Sambil tu, bolehlah layari Facebook unit Astana Holidays untuk maklumat lebih lanjut. Okey. Jom kita lihat slide yang telah saya sediakan. Okey. Anda semua tentu tahu ikon negeri Perlis. Apa dia? Harum manis Okey, buah harum manis. Okey. Kalau dilihat musim harum manis ni bermula dari bulan April hingga Jun setiap tahun. Okey, permintaan jualan buah harum manis setiap tahun meningkat dan harga jualan mencecah lebih RM100 untuk 3 kilogram. Okey. Ini adalah contoh poster package Sensation of Harum Manis yang ditawarkan oleh pihak unit Astana. Okey, next. Okey. Oleh kerana keistimewaan yang ada pada buah harum manis ni, maka kehadiran pengunjung melawat dan singgah di negeri Perlis meningkat. Saban tahun ramai yang datang ke Perlis untuk merasai keunikan rasa buah harum manis ni. So, anda bagaimana? Apa tunggu lagi? InsyaAllah tahun hadapan, bulan April hingga Jun, blok siap-siap percutian di negeri Perlis. Okey, so pihak kami ada menyediakan pakej-pakej menarik harum manis serendah RM99 sehingga RM379 setiap seorang. Kalau boleh dilihat di sini, antaranya pakej Taste of Harum Manis 1 day tour, Harum Manis Discovery Tour 2 days 1 night, dan Harum Manis Ultimate Experience 3 days 2 night. Okey. Okey. Next.
Okey, pakej ini juga menawarkan lawatan ke tempat-tempat menarik di sekitar Perlis. Okey, seperti kita ada lawatan ke ladang harum manis di mana kita akan melihat pokok harum manis dengan lebih dekat, cara tuaian dia, kita berpeluang untuk mempelajari. Okey, di samping itu juga tidak terlepaslah lawatan ke nak pokok getah. Okey, di mana waktu operasi nak pokok getah ini setiap hari Jumaat dan Ahad bermula jam seawal 8 pagi sehingga lewat tengah hari. Okey, banyak produk-produk ITS ke barang-barang antik dijual di nak pokok getah. Okey, seterusnya. Okey, kita juga akan berhenti makan di salah sebuah restoran yang sangat terkenal, Asputra Ikan Bakar Kuala Perlis. Okey, di mana menu-menu sajiannya sangat sedap dan harganya pun sangat berbaloi. Bolehlah pilih nak makan jenis seafood apa yang ada. Dan seterusnya, selain pada itu, kita akan bawakan para penonton untuk melawat Kangar Street Art. Okey, di mana Kangar Street Art ini ada memaparkan lebih daripada 20 jenis lukisan. Okey, hasil inisiatif daripada Persatuan Pelukis Negeri Perlis yang diterajui oleh Encik Yaakob Abdul Aziz atau dikenali sebagai Cikgu Yaakob. Okey, seterusnya. Okey, ini antara menu harum manis. Okey ya. Yang pasti setiap pelancong yang datang ke Negeri Perlis mesti mencuba pulut harum manis. Okey, dimakan bersama koktail dan juga jus harum manis. Kalau dilihat kelikatan santannya, kemanisan buah harum manisnya pasti terangkat. So, apa lagi? Ini dinamakan program jalan-jalan cari makan. Okey, apa tunggu lagi tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah tahun hadapan jangan lupa book package harum manis ni. Okey, seterusnya. Okey, di Uni Asana kita juga ada menyediakan package cycling dan homestay experience. Okey, untuk package ni harga serendah RM479 setiap orang untuk 3 hari 2 malam berbasikal ke setiap kawasan Negeri Perlis mengikut checkpoint-checkpoint yang ditentukan. Okey, kepada para peminat berbasikal ni, bolehlah bercuti di sini sambil mengayuh basikal. Semestinya pengalaman menyusuri bentang sawah, jalan-jalan kampung sungguh menggamit memori anda. Okey, seterusnya. Okey, untuk package ini, antara perkara yang akan anda lakukan adalah anda akan mengayuh dari homestay ke singgahan untuk bersarapan. Di mana? Semestinya di warung tepi sawah sambil menikmati pemandangan sawah padi yang terbentang luas berlatar belakangkan bukit Wang Besar. Ya. Dan perkara wajib yang perlu dilakukan di serai menu sarapan pagi yang cukup rare. Okey, di sini kita ada pekna cicah gulai ikan, cicah gulai ikan, ya, nasi lemak telur rebus berwarna hijau, kulit ikan masin, ubi kayu rebus, cicah nyok, soto moi, kopi sawah dan bermacam-macam lagi. Okey, kepada yang belum mencuba, ini antara pot sarapan yang harus dilawati. Okey, so bolehlah datang ke sini untuk try ya. Alright, seterusnya. Okey, di sebelah malam pula kita akan menikmati suasana baru berlatar belakangkan Hotel Brasmana Kuala Perlis, iaitu Brasmana Food Truck and Flea Market atau lebih dikenali sebagai BFF. Okey, ini antara tempat pot lepak baru yang ada di Kuala Perlis. Okey, beroperasi setiap hari Jumaat hingga Ahad, iaitu weekend lah pada biasanya. Terdapat pelbagai jualan makanan berkonsepkan food truck dan penjualan flea market serta sajian hiburan bersama kumpulan buskers dari kalangan anak-anak muda tempatan. Okey, seterusnya.
Okey, untuk makluman, maaf, ada, okey, tak apa. Untuk makluman semua, bagi package cycling and homestay ni, kami menawarkan penginapan di homestay yang berdaftar dengan pihak Kementerian Pelancongan. Antara homestay yang ada di Perlis ialah homestay Kampung Ujung Bukit, homestay Felda Mata Air dan homestay Paya Guring. Okey, seterusnya package cycling ini juga akan membawa anda untuk melawat Kangan Street Art dan juga Rimba Herbal Perlis yang menjadi salah satu daya tarikan pelancong yang datang ke sini. Okey, seterusnya. Okey, ini salah satu contoh ilustrasi peta negeri Perlis di mana setiap kayuhan anda akan dibawa untuk melawat tempat-tempat menarik yang ada di sepanjang perjalanan menyusuri denai-denai, jalan kampung dan sawah bendang. So kepada yang berminat, apa tunggu lagi? Okey, boleh call kami untuk book percutian anda di sini. Okey, seterusnya. Okey, ini antara hot selling package lah yang dijual di kalangan travel agency negeri Perlis. Okey, di mana package All About Nature, okey, yang dinamakan sebagai The Hidden Nature Exploration of Perlis, menjanjikan sesuatu kelainan bagi para pencinta alam. Okey, antara outdoor activity yang boleh dilakukan di sini antaranya hiking, okey, rock climbing, caving, jungle trekking, bird watching dan banyak lagi. Okey, bagi package yang ditawarkan oleh pihak kami, harga bermula serendah RM439 setiap orang. Okey, seterusnya. Okey, untuk package nature ni, okey, anda akan dibawa masuk ke dalam Gua Kelam 2, okey, dan berpeluang untuk meneroka dan merasai pengalaman menyusuri laluan masuk gua seperti yang anda nak lihat di dalam gambar tu. Cantik dia punya view dia. Okey. Selepas keluar daripada gua, okey, anda boleh menikmati kesejukan laluan air sungai sekitar kawasan Gua Kelam ni. Biasanya Gua Kelam 2 ni dia ada hubung kait dengan Gua Kelam 1. So bila masuk di Gua Kelam 2, kita akan keluar di pintu Gua Kelam 1. Okey, seterusnya. Okey, untuk package All About Nature ni, kami akan membawa anda menyaksikan panorama alam semula jadi dan aktiviti matahari terbit yang cukup mempesona. Di mana? Di Wang Kelian Viewpoint. Okey, para penonton boleh datang ke sini seawal jam 6 pagi selepas subuh, okey, untuk menyaksikan panorama yang sangat cantik. Sekiranya anda bertuah, okey, anda dapat melihat longgokan kepulan-kepulan awan kapet di atas permukaan. Okey, pemandangan ini seolah-olah menggambarkan apa yang dipanggil sebagai Perlis Indera Kayangan. Itu bagi pandangan saya lah. Seolah-olah seperti anda berada di kayangan. Sangat menarik. Dan aktiviti di situ kita boleh buat sarapan sambil bersantai di Wang Kelian Viewpoint. Okey. Seterusnya, okey, turun daripada puncak Wang Kelian, okey, anda akan dibawa menuju ke mata air, okey, di mana anda boleh menikmati keindahan alam semula jadi sambil berjalan, okey, di laluan kanopi yang disediakan. Ini antara aktiviti-aktiviti yang menarik yang dapat kita lakukan. Seterusnya, package yang berikutnya. Okey, untuk peminat fotografi ni, okey, peminat fotografer ni, okey, kami akan bawa anda semua menikmati keindahan alam semula jadi lah. Especially Perlis boleh tawarkan tempat-tempat yang sangat menarik. Next. Okey, kami akan bawa anda semua menikmati keindahan alam semula jadi di Taman Eko Rimba, Bukit Air. Selain menikmati keindahan, okey, anda juga berpeluang untuk mandi-manda di sini. Okey, seterusnya. Okey, kita akan bawa anda juga, okey, pergi melawat Museum Kota Kayang, di mana di situ anda boleh mempelajari
serba sedikit sejarah salah silah keluarga diraja dan juga sejarah negeri Perlis di situ. Okey, berdekatan dengan Muzium Kota Kayang, kita dapat aktiviti yang dipanggil sebagai mangrove tour di Sungai Perlis. Okey, untuk merasai aktiviti ini, anda akan dibawa untuk menyusuri Sungai Perlis sambil melihat unggas-unggas yang terbang dan pokok-pokok bakau dan juga pokok api sepanjang sepanjang Sungai Perlis ni. Okey, sekiranya berkesempatan kita akan menyaksikan sunset view di penghujung sungai itu nanti. Okey, seterusnya. Okey, selain daripada itu, antara tempat-tempat menarik yang akan dibawa adalah di Superfruit Valley Chuping, di mana banyak pokok buah tin, pokok lemon, buah mangkisa ditanam di kawasan seluas 25 hektar di lembah Chuping. Okey, selain daripada itu, kita akan membawa anda ke ladang nipah Kipling untuk merasai air nira nipah, dan tidak terkecuali kita akan bawa anda ke pemandangan kampung nelayan dari Jabatan Tuanku Syed Putra untuk melihat keindahan bot-bot kecil yang pulang selepas menangkap ikan. Seterusnya. Okey, ini package sesuai. Okey, Discover Perlis, Mesmerizing of Perlis. Okey, package ni saya lebih kategorikan dia package yang berkonsep santai, sesuai untuk rombongan Makcik Asiah dan Pakcik Arsyad. Ala-ala rombongan Cik Kiah ni. Okey. So rombongan akan dibawa tour seluruh negeri Perlis, tanpa banyak aktiviti-aktiviti yang lebih mencabar seperti package-package yang sebelum ni lah. Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey. Rombongan akan dibawa untuk melihat panorama sunset di Jabatan Tuanku Syed Putra di Kuala Perlis. Okey, seterusnya. Okey, pakcik-pakcik, makcik-makcik juga akan dibawa ke lawatan ke Masjid Al-Husain untuk melihat pemandangan matahari terbenam. Dan berdekatan dengan itu terdapat Prasmanan Food Truck BFF ni. Okey, dan antara keunikan package Discover Perlis ni, kita akan bawa ke lawatan produk-produk IKS, di mana Perlis antara orang kata banyak produk-produk IKS yang ada di negeri Perlis seperti belacan madu, kuih-kuih tradisional, kuih kapit, bahulu dan sebagainya. So package ini menawarkan lawatan ke tempat-tempat produk IKS ni. Okey, seterusnya. Okey, para penonton juga akan dibawa ke trek layang-layang Kurung Tegar untuk melihat pelbagai jenis wow dan layang-layang. Okey, kalau dilihat di gambar tu, ada yang bentuk gajah, ada bentuk ikan dan bermacam-macam lagi. Dan kita akan bawa para penonton semua melawat ke galeri Diraja Arau. Okey, untuk makluman semua, galeri Diraja Arau ni tidak lagi buka untuk publik, tapi sekiranya anda menggunakan perkhidmatan ejen pelancongan, insya-Allah pihak kami boleh menguruskan untuk mendapatkan kebenaran terlebih dahulu. Okey, dan tempat yang terakhir yang akan dibawa untuk melawat adalah tempat singgahan yang tak sah lah kalau tak bawa, iaitu padang besar. Okey, khas untuk makcik-makcik yang datang untuk shopping, membeli belah di padang besar. Okey, seterusnya. Okey, selain daripada package-package yang ada, ini antara package-package yang dianggap sangat menarik, iaitu package Pesta Angin Timur. Dan alhamdulillah penganjuran Pesta Angin Timur yang dianjurkan oleh JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, bersama MOTEK dan juga agensi kerajaan yang lain, telah menganjurkan Pesta Angin Timur ini pada 28 hingga 1 Mac baru-baru ni. Dan yang menariknya,
pesta ini dapat menarik ribuan pelancong dalam dan luar negara. Terdapat pelbagai jenis aktiviti kampung dan pertandingan yang berlangsung, antaranya pertandingan menangkap itik, menggagau ikan, memancing, dan pertandingan tradisi lumba kerbau besi. Apa benda tu? Okey, so alhamdulillah tahun ini tahun 2020 penganjuran pesta ini dah sempat diadakan sebelum PKP tempoh hari. Okey, seterusnya. Okey, ini antara package yang kita ada menawarkan, iaitu pesta angin package pesta angin timur, santai angin timur, dan juga jom main kelembok. Apa benda tu? Okey, kepada penonton yang tahu, boleh tulis di ruangan komen apa itu kelembok. Okey, kalau nak tahu, okey, tahun depan wajib datang ke Perlis, ya. Jangan lupa unit Astana sentiasa menanti anda. Okey, seterusnya. Okey, ini salah satu lagi penganjuran program yang berskala besar, iaitu di negeri Perlis, iaitu Perlis Marathon. Perlis juga ada aktiviti marathon ni, tapi pada tahun ini agak tidak bernasib baiklah, terpaksa ditunda akibat penularan wabak COVID. Dan pada kebiasaannya program Perlis Marathon ini dibuat sekitar bulan April. Ya. Dan sekiranya penganjuran Perlis Marathon dibuka semula, ayo para penonton untuk mendaftarkan diri anda. Jangan lupa unit Astana ada untuk membantu anda. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini antara package-package dia lah. Lepas lari dan kita boleh melawat lah. Okey, seterusnya. Okey, ramai di kalangan anda mungkin tertanya macam mana nak mai ke Negeri Perlis ni? Okey, caranya mudah saja. Dia ada 4 cara. Okey, yang pertama melalui jalan darat. Okey, kepada yang minat drive sendiri, okey, ataupun nak menggunakan perkhidmatan bas ekspres, okey, melalui Lebuh Raya Utara Selatan, okey, anda boleh turun di stesen bas Bukit Lagi ataupun stesen bas Kuala Perlis. Okey, seterusnya anda boleh menggunakan perkhidmatan ETS Train. Okey, masa yang diambil sekitar 5 jam sahaja, okey, dari stesen kereta api Kuala Lumpur, KL Central, ke stesen KTM Arau. Yang ini memang favourite makcik-makcik lah, kan? Makcik-makcik, pakcik-pakcik yang nak datang ke Perlis ni boleh menggunakan perkhidmatan ini. Okey, kalau melalui laluan udara pula, okey, lapangan terbang yang paling hampir adalah lapangan terbang Sultan Abdul Halim, Kepala Batas Kedah. Okey, dan yang terakhir, sekiranya anda melawat ke Pulau Langkawi, sebenarnya boleh je kalau nak singgah ke Negeri Perlis, okey, dengan menaiki feri, okey, feri dari Pulau Langkawi, okey, terus ke Terminal Jetty Kuala Perlis. Perjalanan mengambil masa sekitar lebih kurang 1 jam. Okey, sebagai ejen pelancongan yang mendaftar, saya menyeru kepada para penonton yang ingin datang bercuti ke Negeri Perlis dapat berhubung atau menggunakan perkhidmatan ejen pelancongan. Kenapa? Semestinya pengalamannya berbeza. Yang pertama, okey, mudah dan jimat masa. Sebab apa? Sebab diuruskan oleh ejen pelancongan. Yang kedua, okey, ia dikendalikan oleh kru dan pemandu pelancong yang sangat berpengalaman. So, insya-Allah, okey, anda tak akan miss lah tempat-tempat yang menarik yang untuk dilawati. Dan yang ketiga, pada kebiasaannya package-package pelancongan yang ada ni di-cover oleh insurans So, kalau ingat nak mai boleh, okey, jangan lupa ambil perkhidmatan ejen pelancongan. Okey, seterusnya. Okey, seperti yang dijanjikan, peraduan Jom Mai Perlis kami sponsor. Okey, sempena sembang santai kali ini, unit Astana ada menyediakan satu peraduan khas untuk para penonton. Okey, kami nak bagi percutian 3 hari 2 malam secara percuma. Yang bestnya, kalau anda pemenang bertuah, anda boleh bawa seorang lagi kawan atau pasangan untuk sama-sama mengikuti percutian percuma ini. Menarik kan? Okey, caranya bagaimana? Okey, cara nak menang peraduan ini sangat mudah.
Okey, para penonton ikut 3 langkah wajib untuk melayakkan masuk peraduan ini. Okey, apa yang anda perlu lakukan? Pertama, like Facebook dan follow IG Unique Astana Holidays, seperti yang tertera di skrin ni. Kedua, share poster peraduan ini, dan tag kawan-kawan anda semua, poster peraduan ini. Dan yang ketiga, anda perlu post satu gambar di Perlis dengan caption yang menarik. Lepas tu tag Unique Astana di Facebook ataupun di IG. Paling penting, jangan privatekan akaun FB dan IG. Jangan privatekan akaun FB dan IG. Okey, peraduan bermula pada hari ini sehingga tarikh tutup 20 Ogos, dan pemenang bertuah akan dipilih berdasarkan like terbanyak dan caption yang menarik. So, jom apa tunggu lagi? Kita like, follow dan share cepat. Okey, seterusnya. Okey, maka itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekiranya anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai package-package yang sedia ada, yang disediakan oleh kami, bolehlah layari Facebook dan IG Unique Astana Holidays, dan boleh juga call kami di talian yang tertera di slide ini. Okey, serakat pantun buat penonton semua. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau penonton hajat nak bertandang, jangan lupa Unique Astana sentiasa menanti. Okey, sedikit bingkisan video untuk para penonton semua mengakhiri perbincangan saya pada petang ini. Selamat menonton. Sekian, terima kasih. Itu dia, terima kasih Encik Anas di atas penerangan yang sangat menarik tentang negeri Perlis. Tadi dia ada sebut tentang main kelebok. Saya nak beritahu sikit lah, saya dulu kecil-kecil selalu kedai tibai main kelebok. Tapi lah ni di pestanya Timur ni boleh main kelebok sampai maghrib tak kedai tibai. Itulah hebat dah. Jadi ada sebut tadi menu harum manis. Dia satulah unik di negeri Perlis ni, harum manis musim dia bersamaan dengan musim durian di negeri Perlis. Lazimnya lah. Daripada bulan Mei, Julai saya tahulah. Dan juga di ujung tahun nanti, ujung tahun ada pula pesta Angin Timur, musim sejuk lah. November sampai Februari di negeri Perlis.
Jadi manakala kalau nak makan makanan tradisi di negeri Perlis sepanjang tahun boleh didapati. Sekorang fikir sebab apa negeri Perlis ni sejuk? Dia sejuk sebab negeri Perlis ni tak terlindung dengan banjaran Titi Wangsa. Jadi angin timur daripada Teluk Siam tu terus sampai ke negeri Perlis. Jadi kalau angin daripada Vietnam pun semua sejuk. Jadi sampai ke dapatlah cuaca sejuk di negeri Perlis. Ada juga di Malaysia negeri yang sejuk kan. Jadi satu perkara lagi kita tadi ada disebut tentang Nira di Pasifik, kita tahu lah sekarang ni ada COVID-19, jadi Kuala Salam ditutup. Bila habis nanti proses PKP apa semua ni, insyaAllah akan dibuka semula dan bolehlah kita kunjung. Saya tertarik tengok ada sebut tentang ada peraduan kan. Peraduan baguslah, kita cuba peraduan mana-mana tahu boleh menang kan. Mana lah tahu kan tadi ditunjuk layang-layang di Kurung Tengah di Kuala Perlis, sampaikan gajah pun boleh terbang. Hebat tu. Mana ada di tempat lain kan. Satu perkara lagi yang menarik tu, kita tengok ada banyak tadi dinyatakan tentang percutian yang menggunakan pemandu pelancong, lawatan berpemandu sampai ke Kayangan tu. Wang Kelia viewpoint negeri atas Kayangan memang menarik lah. Sebab apa? Banyak orang terfikir sebab apa perlu melancong menggunakan pakej pelancongan walaupun kita demsik sedangkan kita mampu memandu sendiri. Sebenarnya cuba saya nak share satu senario lah. Contohlah kalau kita di Selangor, contoh kata kita boleh ambil taksi atau Grab ke KL Central, daripada sana kita ambil KTM terus ke negeri Perlis tanpa perlu memandu kereta sendiri. Apabila sampai di negeri Perlis, syarikat seperti syarikat Cik Anas ni mengambil kita di stesen kereta api Arau, membawa ke hotel, check-in, kemudian mengikuti percutian selama 3 hari 2 malam berpemandu ke sebuah tempat menarik. Itu adalah lebih murah, lebih selamat dan menjimatkan. Kerana banyak tempat-tempat yang nak dilewati itu kita sendiri pun tidak tahu tentang nilai-nilai estetika yang ada. Apabila diterangkan pada hari ini, barulah kita dapat mendengar dan mengetahui bahawa tempat-tempat ini sangat menarik. Kalau kita bercuti sendiri, memandu sendiri, mungkin kita tidak akan sampai ke destinasi dan mengetahui keunikan sehingga ke tahap yang diceritakan pada hari ini. Kerana agensi pelancongan adalah pakar. Dan ingatlah bahawa bercuti dengan agensi pelancongan secara berkumpulan, berkeluarga adalah lebih murah. Okey, seterusnya kita sampai kepada agenda berkenaan harapan dan sokongan. Jadi selanjutnya apa kata kita dengarkan harapan dan sokongan tetamu-tetamu khas ini mengenai negeri Perlis sebagai destinasi pelancongan. Jadi saya nak persilakan semula Encik Sophie Abdul Latif dahulu. Kalau ada nak rumus sikit harapan dan sokongan, silakan. Tak dengar pula ni yang Encik Sophie punya rumusan ni. Mungkin kita tunggu sebentar, mungkin boleh dibuat pembetulan sedikit untuk dengar kata-kata amanat daripada Encik Sophie. Harap dapat dipembetulkan segera. Okey. Sila. Okey, maaf. Ya, ada masalah teknikal sikit. Okey. Harapan saya, harapan dan sokongan saya tidaklah besar sangat. Saya cuma mengharap kepada semua tourism players, termasuklah individu, travel agent, NGO dan pengusaha pelancongan supaya kita lebih bekerjasama untuk membaik pulih ataupun memajukan produk-produk tourism yang ada di Perlis. Kerana bagi saya semua tempat yang saya pergi dalam menjayakan ataupun membangunkan sektor pelancongan perlulah kerjasama daripada semua pihak, ya. Dan untuk warga Perlis, anda semua kena tahu kerana Perlis sedang dalam usaha untuk dibangunkan menjadi Perlis Geopark ataupun Perlis tempat warisan Perlis. Jadi kita perlukan kerjasama bukan saja kepada penggiat industri pelancongan. Kita perlukan kerjasama daripada semua warga Perlis supaya menjaga etika, menjaga kebersihan di tempat-tempat rekreasi yang ada di Perlis seperti di pesisiran pantai Kuala Perlis sampai Sungai Baru tu saya tengok banyak sampah, ya. Sayang sekali kalau banyak sampah macam ni, macam mana kita nak membangunkan Perlis sebagai produk pelancongan yang terbaik di Malaysia. Dan selain itu juga saya mengharap kepada semua pelancong yang datang,
ke tempat-tempat pelancongan seperti di Perlis agar menggunakan pemandu pelancong. Kerana bukan apa, pemandu pelancong ni dia akan memberi kemudahan kepada anda ataupun lebih arif lagi dengan tempat-tempat pelancongan yang anda pergi itu, dan selain itu dia memberi pengalaman yang lebih menarik lah. Dia akan bercerita dan membawa anda ke tempat-tempat yang tidak pernah orang tahu ataupun tempat-tempat yang unik. Okey, last pesanan daripada saya adalah kita jaga kita, kerana sekarang ni musim COVID-19. Jika kalau kita tak jaga kita, siapa nak jaga kita? Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator kita, Encik Ahmad Usni. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Sophie. Memang pesanan Encik Sophie itu memang sebenarnya memang patut kita contohi lah. Contoh di Jalan Kuala Perlis tu memanglah ada kontraktor yang menjaga kebersihan, tetapi kita juga perlu menjaga. Kita tak nak selepas orang ramai berhimpun pada waktu malam, esoknya tu sampah sarat penuh di jalanan. Patutnya kalau sampah sarat kita buat sendiri tu, kita sendirilah yang buang kan. Dan kita harapkan orang ni pula untuk sapu esok pagi. Jadi seterusnya kita nak dengar pula daripada Puan Grace. Ini blogger terkenal kita di Puan Grace. Silakan apa amanat nak bagi sikit ni. Sebanyak seminit ya. Okey, terima kasih Encik Husni. Saya percaya yang kejayaan industri pelancongan sesebuah negara itu bergantung kepada penceritaan pengalaman oleh para pelancong, terutamanya pelancong tempatan lah. So saya yakin yang bersama kita sebagai rakyat Malaysia ni dapat menjadikan Perlis tu satu destinasi yang popular di mata dunia meskipun saiznya yang kecil. Itu je. Terima kasih. Terima kasih Puan Grace. Nanti lain kali kita ada program dekat Negeri Perlis, kita bawa Puan Grace lagi sekali nanti. Kita pergi tempat lain pula. Jadi seterusnya kita nak persilakan Encik Anas. Encik Anas bagi rumusan 1 minit je. Encik Anas tak boleh 10 minit tau. Okay, sila. Okey, terima kasih Tuan Moderator kita. Okey, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Tuan Tourism Malaysia di atas jemputan sembang santai pada petang ini bagi mempromosikan pakej pelancongan domestik, terutamanya pakej pelancongan di Negeri Perlis. Okey, terima kasih juga saya kepada pihak Kerajaan Negeri Perlis, PPAN, Mata Chapter Kedah Perlis, YBSS, Exco Pelancongan YB Asmaiza serta seluruh jabatan-jabatan termasuk Sekretariat Pelancongan Negeri Perlis dan seluruh pemain industri di atas kesungguhan dalam merencanakan agenda dan program pelancongan negeri Perlis bagi mempersiapkan diri ke arah tahun melawat Perlis akan datang, insya-Allah. Walaupun kesan serta impak yang berlaku ke atas industri pelancongan kita terjejas teruk akibat penularan COVID-19, besar harapan saya mewakili seluruh agensi pelancongan yang berdaftar mengharapkan sokongan daripada semua pihak, baik dari kerajaan negeri maupun kerajaan pusat serta seluruh pemain industri pelancongan yang lain dapat sama-sama membantu dan bekerjasama dalam menaikkan kembali industri pelancongan negara. Selaku Exco Mata Kedah Perlis, saya juga ingin mewawarkan kepada semua, selain unit Astana Holidays, terdapat juga agensi-agensi pelancongan yang lain yang berdaftar dengan pihak Mata yang menawarkan pakej-pakej pelancongan domestik yang menarik dan berbaloi. Boleh layari laman sesawang Mata dan juga Motek Malaysia untuk melihat senarai agensi pelancongan yang ada. Akhir kata, kepada semua penonton sembang santai pada petang ini, jemput mai ke Negeri Perlis, Perlis indah lagi mempesona. Itu saja daripada saya. Kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Okey, itu dia. Terima kasih Cik Anas. Saya bagi pihak Tourism Malaysia ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Cik Sophie, Puan Grace, Cik Anas kerana sudi mengikuti program platform Tourism Malaysia untuk tujuan pesona Perlis ini. Jadi seterusnya sebagai rumusan, sukses sudahlah perkongsian dan harapan tetamu-tetamu sembang santai kita mengenai Negeri Perlis. Terima kasih. Dan saya, bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, Negeri Perlis mempunyai keunikan tersendiri sebagai destinasi pelancongan. Lokasinya sememangnya amat strategik bagi pengunjung menikmati dan menghargai keindahan alam semula jadi. Terdapat aktiviti menarik bagi keluarga untuk mengadakan hari keluarga. Memang sesuai, percutian ke Perlis tidaklah mahal. Aktiviti alam semula jadinya yang sememangnya lasak seperti di Bukit Keteri. Terdapat pelbagai perusahaan industri kecil dan sederhana yang berkualiti, dan yang tidak kurang penting ia adalah destinasi yang sesuai bagi aktiviti team building. Maknanya dia jabatan-jabatan syarikat-syarikat pun boleh berkunjung ke Negeri Perlis. Persarana pelancongan, hotel dan sebagainya pun turut tersedia.
Dan sekarang ni walaupun dunia dilanda pandemik COVID-19, tidak semestinya kita tidak boleh melancong kerana Malaysia masih terkawal. Dan sebagai pelancong, kita mestilah mengambil langkah-langkah keselamatan seperti patuh kepada SOP, Standard Operating Procedure, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak berkuasa kita. Dan bagi penggiat industri, sama-samalah kita tingkatkan keyakinan pelancong agar keluar melancong lagi dan pastikan anda panjangkan langkah anda ke negeri Perlis Indra Kayangan, negeri paling utara di negara kita, dan anda pasti berpuas hati dengan pengalaman yang lebih menyeronokkan. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada semua yang mengikuti segmen pada hari ini. Seterusnya, tuan-puan adalah dijemput untuk mengikuti poster promosi pelancongan negeri Perlis. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.